Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa i'tiqad bahawasanya memberi bekas dengan kuwah yang dijadikan dia kuwah oleh Allah Ta'ala padanya padanya pada berapa ni? Pada barang siapa tu lah. Itu dah. Maka yaitu fasiqun lagi mubtadi'un, dan pada kufurnya barang siapa itu khilaf. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat yang ke-8, yaitu sifat iradah. Dan hari ininya kita masuk pada menyatakan tentang pegangan yang menyalahi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak lepas aja ni dia sebut tentang pegangan fuq falasifah. Fuq falasifah ada dua mazhab. Mereka tu berpegang dengan illah dan tabi'ah. Satu mazhab dipanggil mazhab ta'liliyah.
Mazhab yang keduanya dipanggil mazhab tabi'iyah. Nah, maka dua-dua kelompok falasifah tu dihukumkan kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ala asy'ariyatu wal maturidiyah. Itu hak dulu telah bahas dah pada pertemuan yang lalu. Tu ingatlah tu, wa may yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengiktikad sesuatu tu dapat memberi bekas dengan tabiat dia, itu dengan zat dia, tabiat dia dah, tabiat diri dia dah, atau kerana dia dapat sesuatu, dapat kesan sesuatu bekas tadi tu, sama ada manfaat atau mudarat, tak ada kira lah. Wa fadzaka kufrun 'inda ahli millah, maka i'tiqad seperti itu kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Itu dah. Itu kafir bila khilafi. Kufur dengan tidak ada khilaf. Siapa i'tiqad kipas tabiat dia dah memberi angin, kafir. Atau aircon tabiat dia dah menyejuk, kafir lalu dah. Ataupun Panado tabiat dia melega ke penyakit demam ke apa, sakit kepala ke apa, kafir lalu. Makan nasi tabiat nasi memberi kenyang, kafir lalu dah. Tu syirik, dia panggil tu syirik. Itu dia panggil syirik. Minum air tabiat air menghilangkan dahaga, kafir lalu. Atau pasal lapu cerah, tabiat lapu yang mencerah, kafir lalu dah. Atau kerana kipas kita dapat angin, kerana aircon kita dapat sejuk, kerana lapu kita dapat cerah, kerana nasi kita dapat kenyang, kerana air kita dapat hilang dahaga, kerana pisau dapat memutuskan. Itu semua tu kafir belaga tadi tu. Itu kita telah bahas dah pada pertemuan yang lalu, mazhab falasifah, mazhab puak falsafah. Kemudian pada malamnya kita masuk lagi, dia kata dan barang siapa dia ikut siapa-siapa pun tu, barang siapa tu ikut siapa-siapa, tak ada kira siapa, tak ada terkecuali deh. Barang siapa tak ada kira siapa-siapa lah, semua mana-mana orang, tu mana barang siapa, mana-mana orang i'tiqadkan, mana dia pegang dalam hati dia, dia putuh dalam hati dia. I'tiqad apa? Bahawasanya sesuatu daripada makhluk itu, gitulah. Bahawasanya sesuatu daripada makhluk ni tak kira lah. Nasi ke, kipas ke, Panado ke, pisau ke, api ke, air ke, aircon ke, lapu ke, ikut gi sebut gi makhluk lakon ni. Bahawasanya sesuatu daripada makhluk ni memberi bekas, ini dapat memberi bekas, dapat memberi kesan, maknanya pada manfaat atau pada mudarat, tak ada kira. Tapi dapat memberi manfaat, dapat memberi mudarat, dan ini dapat memberi kesan tu dengan kuwah. Kuwah sini maknanya power, bukan kuah. Kuah singgah ke suk ke bukan, tu kuah dia panggil ni, kuwah, power, kekuatan yang dijadikan dia kuwah oleh Allah Ta'ala padanya, pada sesuatu tadi tu. Padanya pada sesuatu, gitu. Padanya tadi klik kepada sesuatu tu dhamir marji'nya tu lah, gitu. Kita kata nasi itu dapat memberi kenyang kerana Tuhan telah jadikan power di nasi mampu memberi kenyang. Atau aircon mampu memberi sejuk kerana Allah Ta'ala jadikan pada aircon power, kuwah, kekuatan untuk mampu dia bagi sejuk pada kita. Lapu dapat memberi cerah, kerana Allah Ta'ala jadikan pada lampu tu kekuatan, power untuk mencerah. Panadol dapat melegakan, menyembuhkan penyakit kerana Allah Ta'ala jadikan pada dia kuwah, kekuatan yang mampu untuk memberi kelegaan, kesembuhan dan sebagainya. Pisau mampu memutuskan kerana Allah Ta'ala telah jadikan power, kuwah, kekuatan pada pisau tu mampu memutuskan. Contoh, ia i'tikad lagu tu dalam hati dia, ia pegang lagu tu, kemas dalam perut pedar dia.
maka iaitu barang siapa tadi itu fasiqun. Fasik. Apa fasik? Yani khuruju an ta'atillah, keluar tidak mentaati perintah Allah. Nah, itu dipanggil fasik dah. Orang yang mengingkari titah Tuhan, itu mana fasik. Lagi mubtadi'un, lagi pula orang-orang yang mengada-ngadakan, ahlul bid'ah dia panggil. Orang-orang yang mengada-ngadakan perkara i'tikad yang tidak ada pada i'tikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu mubtadi' dia panggil, ahlul bid'ah. Jadi sesatlah. Sesat. Siapa i'tikad lagu tu sesat. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, dia kata kan, "Yauma yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti." Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang mengiktikadkan makhluk ni dapat memberi kesan dengan kekuatan yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Faham? Iklik ke Tuhan jugalah. Tapi makhluk tu dapat memberi bekah. Kenapa? Allah buat dah pada dia tu kekuatan. Jadi Allah Ta'ala kau buat dah lah makhluk tu lah. Maka pegangan lagu ni kata Imam Ahmad Ad-Dardir, fazaka bid'iyun fala taltafiti, maka demikian itu pegangan bid'ah dhalalah. Jangan kita berpaling, yani jangan kita mengikut, jangan. Siapa yang iktikad lagu tu akhirat esok tak pakik dia berserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan orang ahlus sunnah wal jamaah. Lepas tu pakik di mana? Pakik dengan fuak-fuak hak sesat lah. Walaupun dia semaya rajin, puasa rajin, ibadat rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, tapi i'tikad dia tidak sama dengan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketika tu tidak adalah kejayaan bagi dia. Tak ada kejayaan bagi dia. Sebab ahlus sunnah wal jamaah ni firqatun najiyah dipanggil. Fuq yang kelepasan daripada api neraka, berjaya lepas daripada api neraka. Sebab tu namanya firqatun najiyah. Fuq yang berjaya dia panggil. Sehingga tu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani Al-Makki, dia buat satu kitab Usuluddin namanya Aqidatun Najin. Aqidatun Najin, akidah mana pegangan, An-Najin artinya orang-orang yang berjaya. Jaya ke mana? Jaya lepas daripada api neraka. Ini penting. Kalau tak ngaji ni boleh jadi belaka tu. Boleh jadi kupu, boleh jadi pasik mubtadi', boleh jadi duduk tengah makan nasi, hati dia pegang nasi, memberi kenyang dengan tabiat nasi, kape sambil-sambil duduk makan tu, walaupun IC dia Islam, mati tanah perkuburan Islam, disembahyakan mayitnya, tapi hakikatnya hati dia tu i'tikad perkara yang menyalahi dengan ajaran Islam. Tu maka bimbang-bimbangnya lepas orang tanam menghadap kiblat, mayat dia tu terbalik membelakangi kiblat. Tu hak bimbang tu. Tu kita bimbang tu. Islam tu hukum Islam lah, kerana Islam ni inqiyaduz zahir, terima oleh zahir seorang. Mana kalau orang panggil orang kafir nak masuk Islam zahir dia terima binutqis syahadataini, dengan menuturkan dua kalimah syahadat di lidah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Islam lah dia. Au taba'an li abawaihi, ataupun Islam keturunan. Mak dia atau bapak dia salah seorang masuk Islam, maka dia anak yang belum balik automatik Islam. Itu Islam tu gitu. Mana? Zahir saja. Zahir seorang. Adapun iman, iman tasdiqu fil qalbi, kena terima benar dalam hati. Nak tasdik guana kalau tidak tasawur. Dia kalau nak tasdik ni kena tasawur dulu. Al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi.
Nak tasdik di atas sesuatu benda tu, nak hukum di atas sesuatu benda tu, mesti kena gambaran dia tu kena jelas. Maka kalau tak mengaji, nak jelas bagaimana gambaran dia, hak mana hak sesat, hak mana hak betul. Sebab itulah ulama kata inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar terang, jelas dan nyata sehingga dia kena sebelah lawan bagi dia. Lah, kita nak kena jatah, kena tina, baru jelas jatah tu gapo. Itu. Kalau tidak mari pondek pun kita kata tina juga. Alah, tu lagu tu. Kita nak kena tina, kena jatah. Nah, mau mari tomboy kat jatah. Kita bahas jatah juga. Ada ni, tomboy itu tina, walaupun rambut pendek pakai kek sudu nah. Baju kemeja seluar jing, kecek suara pun buat kasar-kasar, tetap dia tu betina, bukan jantan tidak. Maka nak kena firqatun najiyah, firqatu ahli sunnati wal jamaah, kena juga 72 firqah yang dhalah, yang sesat. Mana pegangnya dia, apa i'tikad dia, supaya apa? Supaya kita menjauhi dan benar-benar kita duduk di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Bahaya tu. Nah, orang tak mengaji dekat, sebab itulah katanya ulama kadatil jahilu antakuna kufran. Dekatlah oleh kejahilan itu dengan kekufuran. Seumpama mata hitam dengan mata putih, dekat sebelah menyebelah. Nah, mata hitam kita dengan mata putih dekat ya, tak siapa sekilo ni, siapa sekilo. Dah sebelah mata hitam putih lalu dah tu ni. Tu. Sebelah kebenaran sebelah kejahilan kekufuran selalu dah. Tu bahaya tu. Maka bila sebut kata iman tu tasdiqu fil qalbi bima jaa bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid darurati, maka terpaksa kita kena mengaji lah. Nah, tak dapat tidak, kena mengaji baru boleh tahu, oh ni hak sesat, jangan pergi lagu ni weh. Inilah maknanya orang mengaji tu apa dosa. Mana? Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya sahaja Allah Taala terima taubat orang yang buat kerja jahat tapi dalam keadaan jahil basi. Apa jahil basi? Jahil selapih. Jahil selapih ni mana yang mengaji, dia tahu kata ya wada yang ngaji. Itu. Kalau jahil murakkab dia tak mengaji dah. Nah, dia rasa saya pun tahu juga. Padahal dia tu tak tahu benda yang sebenar, dan dia tak tahu dia tu tak tahu. Yang dia tahu rasa dia tahu. Maka hak jenis jahil lagu ni tak mengaji, bila tak mengaji nak tahu lagu mana hak sebenar ke tak sebenar. Tak tahu pakai sudah. Makan nasi, tikak nasi memberi kesan pada kenyang. Nah, minum air dahaga gok masuk air tekak ya. Patut tikak yang menghilang dahaga. Oh, air lah. Nah, kerana air dia dapat menghilangkan dahaga, atau tabiat air dah menghilangkan dahaga. Tu kapih tu. Ataupun Allah telah jadikan power. Kuwah, kekuatan pada air mampu untuk menghilangkan dahaga kita. Itu fasik mubtadi'. Sesatlah. Tak kufur lagi. Tak kufur lagi. Dia tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Ingatlah. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Lagu tu. Macam ni sesat ni. Fasikun lagi mubtadi'un. Apa mubtadi'? Yakni orang yang mengada-ngadakan perkara i'tikad yang tiada ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan pada kufurnya barang siapa itu khilafun wa fi kufrihi khilafun, dan sabit pada kufur orang yang i'tikad kata makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada dia tu, ada berlaku khilaf di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Artinya ada juga orang mengkafir. Ingat dah.
Maknanya ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang tetap menghukumkan kafir siapa yang ikut lagu tu. Ini bahaya ni. Nah, mana? Yang ni dipanggil ulama wara'an nahri, dia panggil. Ulama wara'an nahri. Ulama-ulama yang duduk di belakang sungai Furak. Tu. Ulama wara'an nahri ni ulama-ulama yang duduk di belakang sungai Furak. Mana? Kebanyakannya negeri Samarkandi. Nah, tu negeri apa noh, Turki apa? Turkmenistan. Nah, negeri-negeri itu lah. Turki sendiri termasuk. Tu panggil ulama wara'an nahri, dia panggil. Ulama yang duduk di belakang sungai Furak. Kebanyakan ulama ni bermazhab Maturidiyah. Nah, mazhab mereka mazhab Maturidiyah kerana Imam Abu Mansur Al-Maturidi orang Samarkandi. Nah, orang Samarkandi. Antara lain anak murid dia Imam Abu Laits As-Samarkandi. Nah, mazhab fiqh mereka ni mazhab Imam Abu Hanifah lah. Nah, itu. Jadi kalau mengikut ulama-ulama wara'an nahri, siapa i'tiqad wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka kufrun juga. Kafir juga, tak ada kira. Sudah. Ini bahaya ni. Maknanya kalau kita nak keluar daripada khilaf ke, tak usah duduk main situ lah. Nah, pakai cari pegangan hak betul selalu dah. Mana pegangan hak betul? Nanti dia dah sebut bawah tu nanti. Tu. Bawah tu nanti. Terakhir. Yang akan sebut pegangan hak ahli sunnah wal jamaah. Hak lepas ni bukan pegangan ahli sunnah lagi. Hak lepas ni pegangan fuak-fuak orang tak mengaji. Orang hak tak mengaji hukum akal, hukum adat. Baik. Dan yang rajihnya, yakni dan bermula qaul, pendapat ulama yang rajih, yang kuat. Yang kuat nisbah dalil, hujah dia tu, referensi dia tu, rujuk ke dia tu, mana ketiadaan kufur, tak kafir lagi. Nah, hujah qaul yang kuat. Nah, siapa i'tiqad sesuatu ni dapat memberi bekas dengan kekuatan dijadikan oleh Allah, masih mukmin, masih muslim, tapi fasik mubtadi', tapi ahli maksiat pada pegangan dan ahli bid'ah pada pegangan. Itu. Tengok luar tu ada dia tulis angka 2. Qauluhu qaulul musannifi dan yang rajihnya ketiadaan kufur. Apa arti? Artinya kerana apa tiada kufur? Kerana mengakunya barang siapa dengan bahawa yang menjadikan sesuatu memberi bekah dengan kuwah itu pun ialah Allah. Itu sebab tu tak kafir lagi tu. Kerana masih dia kata Allah yang menjadikan, tetapi Allah buat power saja kat sini. Allah buat power di kipas ni mampu memberi angin. Kalau Allah tak buat power di dia, kipas ni pun tak mampu juga beri angin. Kerana ada sabit dengan Allah yang menjadi itu masih belum kufur. Masih belum kufur gitu. Dah. Dia kata ekong tu mampu memberi sejuk kerana power yang telah Tuhan buat pada dia. Jadi kalau Tuhan tak buat power di ekong pun tak boleh nak beri sejuk ke? Jadi bila Allah Ta'ala buat ada power di ekong, ekong mampulah beri sejuk, seru sejuk ni kerana ada power Allah Ta'ala buat pada ekong mampu beri sejuk. Maka kerana dia kata Allah Ta'ala lagi yang menjadi, masih belum kufur. Tu. Dia tak sama macam hak fuak falasifah tadi. Fuak falasifah tadi tabiat ekong beri sejuk. Zat ekong tu sendiri dah beri sejuk, apa kait dengan Tuhan? Tuhan tak ada kait ke apa? Hak tu kafir tu. Kalau hak jenis tabiat kipas memberi angin, tabiat panado menghilangkan penyakit, tabiat nasi beri kenyang, tabiat api yang membakar, tabiat pisau yang memutuh, hak tu kafir tu.
atau kerana aircon dapat sejuk, kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cerah, kerana nasi dapat kenyal, kerana tu kafir tu. Tak ada cakap banyak dah tu. Kerana dia terlepas dengan Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi dak. Ada pun ni pada kufurnya khilaf, kerana apa? Kerana kata qaul yang rajih, pendapat ulama yang kuat, mereka ni masih lagi mengisbatkan yang menjadi ialah Allah. Nah, Allah yang menjadi, tapi Allah Ta'ala menjadi itu power lah. Kuwah tadi. Lalu sesuatu tu dapat memberi kesan dengan kuwah, power yang Tuhan buat tadi. Tu lagu tu. Tu tengok. Habis. Intah. Jadi tu hujah qaul atau pendapat ulama yang rajih. Apa? Mereka ni masih belum kufur sebab apa? Masih lagi menyabitkan Allah yang menjadi. Nah. Dan setengah daripada ini, jadi i'tikad seperti itu tadi, i'tikad siapa tu? Dia tak ada sebut barang siapa tadi. Kalau kita mengaji kat i'tikad yang berpegang kata pegangan yang berpegang kata makhluk ni dapat memberi kesan, dapat memberi manfaat, dapat memberi mudarat, dapat memberi bekah, maknanya dengan kekuatan yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini pegangan Mu'tazilah. Ini pegangan Mu'tazilah ni. Tu. Pegangan Mu'tazilah. Maka sebab tu Mu'tazilah tu belum dihukumkan kafir lagi lah. Dengan sebab ni tidak dihukumkan kufur. Tapi kalau ulama wara'an nahri, kafir dah. Tapi qaul tu qaul yang marjuh, qaul yang dhaif, qaul yang lemah. Kalau ada yang nak pergi lagu tu silakanlah. Dipersilakan. Tapi jangan pula dia pergi tahmah kepada ulama ahli sunnah juga yang tidak mengkafirkan. Ini kita pun kena royak juga. Sebab ada satu kelompok yang menyandarkan diri mereka tu Asy'ariyah juga, ahli sunnah juga. Tapi syadid, ekstrim. Ekstrim lagu mana? Siapa kau dia kata yang tidak mengkafir ni kafir juga. Berat tu. Tu kerana hujahnya redha bil kufri kufrun. Berat lagu tu. Sedangkan hak ni kufur dengan khilaf ni, bukan kufur dengan sepakat. Dia tak sama tu, kufur dengan khilaf, kufur dengan sepakat. Kalau hak sepakat tu baru tak boleh, ijma' dia panggil. Ijma' tak ada seorang ulama pun yang menyelisihi. Tu baru ijma'. Ni orang panggil kufur pada khilaf ni. Ni tak ada masalah lah. Kalau dia mau nak pergi kufur pun boleh. Tak usah pergi kufur pun tak apa, sesat saja. Bahkan qaul yang rajihnya tidak kufur, hanya sesat saja. Itu dah. Tapi kelompok tu dia buat kitab pula. Dia buat kitab, dia kritik Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar. Hebat. Dia katakan dia buat satu kitab fi bayani akhta Ibrahim Al-Baijuri. Ada menyatakan kesalahan Ibrahim Baijuri. Hebat. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan pendapat ulama wara'an nahri yang menghukumkan kufur siapa-siapa i'tikad Allah makhluk ni dapat memberi kesan dengan kuwah, power yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Padahal qaul tersebut qaul yang marjuh, yang lemah. Sebab apa lemah? Sebab tasarru', bersegera, orang panggil bergopoh-gapoh pada mengkafirkan ahlul qiblat. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun di akhir hayat dia tarajuk banyak. Mana tarajuk ni kembali balik, tarik balik statement dia hak mana mengkupu ke ahlul qiblat, dia tarik balik. Kami tidak, nahnu la nukaffiru min ahlil qiblati. Kami ini tidak mengkafirkan daripada ahlil qiblat. Mana orang hak sembahyang menghadap kepada Kaabah, orang hak mengucap 2 kalimah syahadat tak boleh dihukum kufur dengan segopo-gopo, tak boleh. Bahkan khija'ah menghukum kafir ni bukan khija'ah ulama mutakallimi, bukan khija'ah ulama akidah, bukan khija'ah ulama usuluddin. Lepas tu ialah kerja qadi mufti. Itulah hijau qadi mufti. Bukan senang lah. Nak jatuh kupu ke orang ni bukan senang. Itu.
Jadi kita selamatnya kita pegang hak tawassut, hak sederhana. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik hijrah itu ialah yang pertengahan. Jangan tasyaddud dan jangan tasahul. Tasyaddud tu makna ekstrim, tasahul tu makna liberal, bermudah-mudah. Beres belako, iya belako, betul belako. Betul belako kak. Tak ada hak sesat tak sini. Agama beres belako, semua Tuhan yang sama belako. Sudah. Tu tak boleh tu, tu liberal tu, tasahul tu. Jangan ekstrim, tasyaddud tak boleh ke? Batu hak moleknya tawassut. Hijrahnya duduk tengah-tengah. Batu ahli sunnah wal jamaah ni tawassut. Jadi ulama yang menghukumkan kufur tu bukan kita kata mereka tak tawassut, bukan. Mungkin di sananya ada orang panggil sadduz zara'i, saddul ba, tutup pintu daripada bermudah-mudah. Itu macam contoh kita buat misal sama ulama Hanabilah, mereka menghukumkan kafir barang siapa yang mengatakan Allah mempunyai anggota tangan walaupun tidak seperti anggota tangan kita. Siapa tahu tu kafir selalu. Man qala Allahul jismu laisa kasairil ajsam fahuwa kafirun. Kafir lalu. Padahal kalau kita mengaji dalam mazhab Syafi'i, siapa yang kata Tuhan ada anggota tangan tidak seperti anggota tangan makhluk, belum kafir lagi, baru sesak baru. Sesak. Sesak tu sesak tapi tak kafir lagi. Kenapa? Karena jahil dengan sifat Tuhan itu tidak membawa jahil dengan Tuhan itu siapa? Iaitu Allah. Itu lagu tu. Jadi kenapa kau ulama Hanabilah begitu sekali ketat dia punya fatwa tadi tu? Kerana timbul mujassimah ni di kalangan mazhab Hanabilah. Itu. Tuk-tuk guru Hanabilah juga banyak yang terpengaruh dengan mazhab mujassimah, mentajassim ke Allah Taala. Maka ketika tu petua-petua mereka agak kerah sikit, syadid. Sebab apa? Ada saddul ba dia panggil, ada sadduz zara'i, tutup pintu daripada bermudah-mudah nak jadi takut selalu dah orang. Jadi penganut-penganut mazhab Hambali, tak boleh ni kafir tu. Jadi gitu. Jadi di sana tu kenapa kau fatwa-fatwa tu jadi berselisih? Ni kita tengok banyak lagi lah. Jangan pula kita kata pendapat yang marjuh ni ekstrim. Tidak ekstrim juga. Lepas tu ada tu sebab dia, masa dia, zaman dia, keadaan seorang. Itu kan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubahnya hukum-hukum yang bangsa ijtihadi itu kerana berubahnya masa, tempat, negeri, individu seseorang. Itu suasana semasa, fiqhul waqi' wat tawaqqa', banyak nak kira-kira tu banyak. Jadi jangan kita kata pula ulama yang menghukum kafir ni ekstrim, tidak. Barangkali sesuai di kawasan dia. Tu lagu tu dah. Tapi pendapat yang kuat tadi tak kufur. Lepas tu sesat, mubtadi', fasik. Habis. Dan setengah daripada ini, setengah daripada fuak ahlul bid'ah dan fasik ini. Gitu dah. Tu. Ataupun nak marji' hak comel sikit, dan setengah daripada ini, daripada mana? Daripada orang yang i'tiqadkan bahawa sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu mampu memberi bekas ia akan suatu dengan kuwah yang dijadikan dia kuwah oleh Allah Ta'ala padanya pada sesuatu. Panjang sikit lah. Panjang sikit kalau nak lengkap molek tu gitu. Dan setengah daripada ini mana? Ini tu isim isyarat, kena kepada musyarun ilaih, kena marji' lah. Mana musyarun ilaih dia? Hak diisyaratkan kepadanya. Dan setengah daripada ini, yani setengah daripada orang yang i'tiqadkan bahawa sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu mampu memberi bekas, mampu memberi kesan, manfaat atau mudarat, ia akan suatu dengan kuwah yang dijadikan dia kuwah
oleh Allah Ta'ala padanya pada sesuatu. Tu hak lebih panjang sikit. Kalau nak pendek, dan setengah daripada ini setengah daripada i'tiqad fuq fasik dan mubtadi' tadi. Gitu. Ialah orang yang i'tiqadkan bahawa sehamba ini, makhluk ni, sesuatu ini memberi bekas, yakni mampu memberi kesan pada manfaat atau mudarat. Dah. Mampu memberi bekas pada perbuatannya, perbuatan hamba. Mampu memberi bekas. Tu. Memberi bekas tadi tu takluk pada kata memberi bekas. Dengan kudrat yang dijadikan dia kudrat oleh Allah Ta'ala padanya. Buana gitu tu. Baik. Dan setengah daripada ini ialah tu orang panggil khabar muqaddam. Orang yang i'tiqad tu mubtada muakhar. Situ selalu. Tak ada jawab mana dah belakang tu. Kamu cari lagi jawab dia. Tak faham maksud dah dia duk cerita gapo. Dan setengah daripada ini. Setengah daripada ini setengah daripada hak i'tikad fasik dan mubtadi' tadi. Mana i'tikad sesuatu tu dapat memberi bekah dengan kuah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, ialah orang yang i'tikadkan bahawa sehamba ini, kita ni, ni hamba. Hak tadi sesuatu macam kipah, penado, ekong, lapu, nasi, pisau, ikutlah. Hak tadi sesuatu. Hak ni i'tikad pada hamba. Hamba ni kita lah. Manusia ni. Manusia ini memberi bekas pada perbuatannya, perbuatan manusia dengan kudrat yang dijadikan dia kudrat oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba, yakni manusia. Hamba sini buh manusia. Barulah kita tu tak pening nak cari, nak faham. Artinya ada juga orang i'tikad bukan setakat kipah tu mampu memberi sejuk, mampu memberi angin dengan kuah yang dijadikan oleh Allah. Ekon mampu memberi sejuk dengan kuah yang dijadikan oleh Allah. Bahkan kita manusia ni pun dapat buat apa-apa manfaat mudarat ke gapo ni dengan kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada kita. Ni i'tikad Mu'tazilah ni. Ni orang panggil i'tikad Qadariyah. Qadariyah mana fuq yang mengiktikadkan kudrat hamba ni nak dapat memberi bekas pada perbuatan yang hamba pilih, hamba ikhtiar, hamba nak. Sedangkan kalau ahli sunnah wal jamaah, kudrat dan iradat hamba hanya sebatas ikhtiar dan usaha saja, tidak dapat menentu dan tidak dapat mencipta. Bila sebut kata tidak dapat menentu dan tidak dapat mencipta, artinya tidak dapat memberi kesan, tidak dapat memberi bekas pada manfaat atau mudarat. Itu hak i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah ni. Adapun fuq qadariyah kata tidak. Allah Ta'ala telah buat dah pada kita kudrat. Allah Ta'ala telah buat dah pada kita kudrat. Maka ketika tu kudrat kita lah yang mampu untuk memberi bekah pada apa-apa yang kita nak, apa-apa iradat yang kita pilih. Tu orang panggil pegangan fuq qadariyah. Ingat baik tu. Jadi apabila kita nak, contoh kita nak gapo? Kita nak makan. Kita nak makan. Tu orang panggil iradat kita pilih nak makan. Maka kudrat kita ni lah yang menggerakkan kaki tangan kita mampu untuk menyuap nasi ke mulut kita, mampu gigi kita nak kunyah, nak mamuh. Itu bukan Allah Ta'ala dah menjadi, kita dia dah. Nampak tak? Ini fahaman qadariyah. Antara juga ulama yang pernah berfahaman seperti ini di awal-awal di awal-awal dia ialah Imam Zamakhsyari.
seorang tokoh ulama yang alim dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani bayan badi'. Alim dia dalam ilmu balaghah, tapi akidah dia di awal-awal seperti itu. Apa yang kita nak mesti dapat kita buat. Akhirnya berjodoh dengan isteri yang berfahaman ahlus sunnah wal jamaah. Maka isteri dia kata, ish, macam mana nak nasihat suami ni. Nah, kalau buka kitab berdebat, tak jadi, cerah lah apa ni. Nah, berdebat buat keluar kitab tu, kitab ni tebal-tebal berhujah, tak jadi. Jadi cara halus bini dia nya nak tegur iktikad suami dia yang silap tadi tu, caranya ialah dengan minta jimuk. Mana tu ni? Moga malam pengantin baru ni. Nah, bini kata, malam ni 100 raung nak tak? Oh, 100 raung. Imam Zaman Syari kata, 200 raung boleh lagi. Nak tak? Nak ke? Maknanya pilih, betul tak? Nak tak jimuk 100 raung? Nak. Makna pilih, betul tak? Baik, jimuklah suami isteri ni. Jimuk seorang, 2 raung, gagah lagi. Masuk 3 raung juga, Allah pekai buruk dah lah. Tak cakap ambil air semaya dah sini. Tu. Sudah 3 raung nak masuk 4 raung, Imam Zaman Syari kata ke isteri dia, oh, abang tak mampu dah, kata. Abang nak 100 raung tapi tak boleh nak buat dah. Sini tak agak dah, macam kain buruk dah, kata. Bini dia kata, bukan abang duk mengajar kat masjid kata apa hak kita nak mesti kita mampu buat. Nah, sebab kita punya kudrat Allah Taala buat pada kita. Setiap benda kita nak buat mesti kita mampu buat. Abang nak 100 raung malam ni. Apa 4 raung tak gerak dah, Nah, baru 4 raung. Ada 96 raung lagi. Abang nak tak? Nak, tapi tak mampu. Maknanya abang ngajar sebelum ni tak betul lah tu. Nah, benda hak kita nak tiba-tiba tak dapat buat juga. Itu membuktikan kudrat kita tidak memberi bekah. Sudah Imam Zaman Syari kata, betul juga ni. Nah, akhirnya tobat dia daripada pegangan qadariyah. Tu cidik juga bini ni nak nasihat tu lelaki kena pandai. Nah, kalau popek-popek naya puyuk gitu lah ni. Ni dah. Dia nasihat tu dengan cara praktikal selalu dah. Nah, dah terbukti. Saya nak ni 100 raung tapi 4 raung tak gerak dah. Maknanya benda hak kita nak ada juga hak tak mampu kita buat. Ya sungguh. Sebab apa? Sebab bukan kudrat kita yang mampu memberi bekah. Sebab itulah kita dibalas pahala dosa bukan sebab kita menjadikan perbuatan kita. Kita hanya mengusahai saja. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik Tuhan kata, dan dosa bagi usahaan yang jahat. Maka ingat, dalam setiap perbuatan kita, sama ada ittirari af'alul ibad, perbuatan hamba yang bahasa ittirari, hak tu qadariyah, bukan kata hak Allah Taala. Mana ittirari mana tergagah, mana hak bukan kita nak. Contoh kita nak tuku paku, lepuk kena atas jari. Hak ni ahli sunnah kata perbuatan Allah, qadariyah pun kata perbuatan Allah, jabariyah cerak-cerak dah. Dia memang awal-awal lagi Allah belaka. Kita tak ada langsung ikhtiar usaha. Hak tu jabariyah. Patu hak jadi khilafnya hak mana antara kita dengan qadariyah? Iaitu hak kita nak dan mampu kita buat. Nah, kita nak tuku paku dah, bila kita hayung tuku tu pelepuk kena sungguh di paku. Hak ni kata qadariyah bukan Allah buat, kita buat. Sebab apa? Sebab kita telah ada kudrat, dan kudrat kita yang mampu menjadikan perbuatan kita. Itu ahli sunnah wal jamaah dah. Nah, ahli sunnah wal jamaah kata bukan gitu. Lepas tu perbuatan hak kita pilih. Mana kita pilih nak tuku paku di dinding. Nah, dan kita pun hayung tangan kita dengan tuku tu pelepuk. Nah, maka hak menjadikan perbuatan tu boleh betul kena kepada tuku paku kepada tuku kepada paku. Nah, dan yang menentukan orang panggil pilihan kita tu ialah Allah. Pas kita
sebatas ikhtiar saja. Nah, mana zahir ikut perbuatan kita. Itu. Tu ambil mana dalil? Dalilnya Tuhan kata, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Itu. "Wa ma ramaita," dan tidaklah ketika mana engkau melontar, idh ramaita, wa ma ramaita, dan tidaklah melontar oleh engkau hai Nabi Muhammad, idh ramaita, ketika mana engkau melontar. Tengok. Tuhan kata engkau melontar, yakni engkau melontar yang kedua tu ialah usaha isnak majak saja. Nah, patut siapa yang menjadikan perbuatan melontar? Walakinallaha rama. Hakikat yang menjadi perbuatan melontar ialah Allah. Mung sebatas pilih dengan usaha aja. Hakikat yang menentu dan yang menjadi perbuatan itu ialah Allah. Kita duk sebut sama. Orang sakit duk hospital, mata pejam, tuai hidup sedar. Nak boleh cakap mulut. Lalu marilah sahabat-sahabat saing-saing dia hok lama-lama mari ziarah. Nah, daripada sekolah rendah lagi mari. Nah, mari saing-saing sahabat hok lama-lama mari ziarah. Bini dia berkata, "Abah, aku tengok buka mata tengok ni siapa mari ziarah ramai mari. Saing-saing abah hok sampai kecil-kecil mula pakak mari belaka ziarah." Dia nak buka kelopak mata. Nak tak? Nak. Dan dia usaha nak akak kelopak mata yang paling ringan ada di tubuh ni. Tak ada kelopak mata. Kelopak mata ni tak sampai sekilo ni, terang rimbel ni. Tetapi kalau tidak disertai dengan kudrat iradat Allah, maka kelopak mata yang paling ringan ada di tubuh kita ni tak akan terakak. Tak terakak. Dia kata Allah. Dia kata nak tengok akak usaha dah nak akak ni, tapi tak terbuka weh. Tak terbuka kelopak mata. Sebab apa? Sebab yang menentu dan yang menjadi ialah Allah yang bersifat dengan kudrat iradat. Adapun kudrat iradat kita ada kudrat iradat, tapi hanya sebatas ikhtiar dan usaha. Mana ikhtiar ni pilih. Nah, dan usaha mana berlaku orang panggil perbuatan itu di tubuh kita. Nah, maka hakikat yang menjadi yang menentu ialah Allah. Gitu dah. Baik. Jadi boleh beza tu. Kudrat kita usaha, iradat kita pilih. Kudrat Allah menjadi, iradat Allah menentu, taksis. Maka bila kita pilih nak pergi masjid ke nak pergi shopping, contoh pilih pergi masjid tak habis duit. Nah, pergi masjid, maka pilihan kita tu ketentuan Allah sedia kala. Dan kita pun akak kaki, usaha nak akak kaki, maka yang menjadi keterakak kaki kita boleh jejak menjak mari ialah perbuatan Allah. Tapi kerana berlaku di tubuh kita, maka kita boleh kata perbuatan kita boleh isnak majaz, dia panggil sandar secara pinjam. Gimana ni di masjid, itu boleh cakap gitu. Kalau tidak mau gimana? Allah di masjid ni siap. Nah, Allah makan nasi ke apa berat tu. Hak tu satu kelompok lagi hak sesat, Jabriyah dia panggil. Nah, fuq Jabriyah. Fuq Jabriyah ni i'tikad kita tak ada kudrat iradat. Makhluk ni tidak ada kudrat dan tidak ada iradat. Lepas tu kita seperti kapah yang ditiup oleh angin. Kemana saja angin bertiup, ke situlah kita dipupuk. Maka ketika tu mereka ni mengiktikadkan kita ni tergagah, senantiasa tergagah. Jabriyah. Akidah ni boleh jadi kafir ke apabila menghalalkan benda yang haram. Ketika mana dia nak minum arak, contoh fok-fok Jabriyah kata nak minum arak ni, atau haram tu. Mana ada haram? Allah yang menggerakkan tangan saya. Saya tak ada ikhtiar usaha. Allah belaka. Kalau jumpa kelompok lagu ni, kita tapah lalu tapah. Kalau yang marah, apa awak tapah saya? Saya pun seperti awak juga, tak ada ikhtiar usaha. Allah yang menggerakkan tangan saya ni, pelopok atas kepala awak. Awak marah kepada Allah lah, jangan marah saya. Kalau aja ni lagu tu buat gitu ya. Tak sodok berujung dengan Quran hadis tak pakai. Nah, tu lagu tu habis. Jadi i'tikad ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Nanti ada dia sebut asalnya. Tentang apa? Seumpama apa darah dengan tahi yang ambil daripada Quran. Nah,
Min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Nah, daripada antara darah dengan tahi ini adanya susu yang jernih, yang bersih, yang menyegarkan dan mengenakkan bagi sesiapa yang meminum. Mana? Darah ni darah. Orang panggil fuq qadariyah tadi. Tahi jabriyah. Maka di antara darah dengan tahi, di tengah-tengah tu ada susu, iaitu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah dia i'tikad kita hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Nah itu darah dia. Kita yang memilih, kita yang menjadi secara hakikat. Kalau Jabriyah pula, kita ni majburan zahiran wa batinan. Kita tergagah secara zahir dan batin. Tuhan belaka-laka, kita tak ada lagi sikit abuk. Itu seperti tahi maka ahli sunnah wal jamaah mukhtaran zahiran majburan batinan. Secara zahir kita diberi bebas untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dia kata, siapa yang nak beriman, siapa nak kafir, silakan. Maka bila dia pilih, hakikat yang sebenar yang menentu pilihan dia sedia kala lagi ialah Allah. Dan yang menjadi perbuatan dia ialah Allah. Maka pada zahir kita diberi bebas memilih, pada batin hakikatnya ialah kita tak lepas daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Maka duduk tengah-tengah ahli sunnah. Maka sebab tu saya semaya, saya makan nasi, saya baca buku, saya mengajar, saya baca Quran. Boleh cakap lagi tu. Sebab apa? Sebab kita ada ikhtiar, ada usaha. Hakikat yang menjadi ialah Allah. Maknanya kita makan tu, saya makan mana? Saya usaha makan. Kalau cakap dengan secara tepat betul. Saya usaha minum tapi tak ada orang kecek lagi tu dah ni. Awak gimana tadi? Saya usaha jogging. Usaha jogging. Lepas tu hakikat yang menjadi perbuatan jogging Allah. Kuat benar tauhid dia. Tapi tak ada lah orang cakap gitu. Saya pergi jogging saya pergi main bola. Gitu kan. Tapi kita orang mengaji ni kita faham dah. Saya pergi jogging ke, saya pergi main bola, saya makan ke, saya hanya usaha. Hakikat yang menjadi ialah Allah. Ingat baik tu. Habis. Kemudian kita sambung, tak ada habis jugalah hal ininya. Dan barang siapa i'tiqad bahawa Allah Ta'ala sahaja, jua mana sahajalah yang memberi bekas, tetapi berlazim-laziman antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akal, tiada mungkin bersalahannya, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adat dan terkadang membawa kepada kufur. Ini masalah orang yang jahil hukum akal dengan hukum adat. Kita akan sambung semula pula insya-Allah. Jadi jangan main-main. Orang yang jahil hukum akal, hukum adat ni terkadangnya akidah dia juga boleh berjatuh kupu. Bila dia tak faham antara sabab dengan musabab tu, berlazimnya dia tu secara akal ke secara adat. Itu. Mana sabab? Seperti nasi. Musabab kenyang. Lazim daripada makan nasi, maka dapatlah musababnya kenyang. Lazim tu lazim ke apa tu? Lazim tu lah mesti. Lazim ke apa? Kalau hukum lazim akal, sesak lalu dah. Bahkan kalau kata tak dapat menyalahi, boleh jatuh kupu lalu. Itu nanti kita akan sambung pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi jaddina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.